Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk Al-Istishab, Al-Istihsan dan juga Al-Masalihul Mursalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Nurul Izzah Azmina binti Muhammad Kamarudin. Nombor metrik 172008114. Dan hari ini saya akan membentangkan tajuk Al-Istishab. Jadi kita mulakan dulu dengan Al-Istishab. Ta'rif Al-Istishab fi lughah Al-Musahibah atau Istimrar As-Suhbah. Maksudnya sahabat atau berterusan menjadi sahabat. Manakala Al-Istishab fil istilah huwa istibqa al-wasfi al-muthbit lil hukmi hatta yathbutu khilafuhu aw huwa biqa'i al-amri ala makin alaihi ma lam yujad ma yughayyiruhu. Maksud dia menggunakan sesuatu hukum yang sabit melalui dalil pada masa lalu sehingga ada dalil lain yang mengubahnya. Jadi kita menggunakan hukum atau nas melalui dalil tertentu yang pada masa dulu sehingga sekarang, selagi mana tak ada dalil yang menentang ataupun mengubahnya. Seterusnya, Anwa'ul Istishab. Anwa'ul Istishab ada 5. Yang pertama, Istishab al-hukmu al-asli lil asya'. Maksud dia pada asalnya sesuatu itu adalah harus selagi mana tiada dalil menyalahinya apabila sesuatu itu memberi manfaat, dan haram apabila sesuatu perkara itu memberi kemudaratan. Seperti hadis Nabi, la darar wa la darar, yang bermaksud tidak mudarat dan tidak memudaratkan. Jadi melalui hadis ini kita faham bahawa larangan kepada setiap perkara yang membawa kemudaratan sama ada kepada diri kita ataupun memberi kemudaratan kepada orang lain. Yang mana hukum untuk perkara-perkara yang memberi kemudaratan ini adalah haram. Yang kedua, Istishab al-adamu al-asli atau al-bara'ah al-asliyah, yang mana maksudnya berterusan atau berkekalan. Pada asalnya seseorang ni dia bebas daripada tanggungan ataupun bebanan selagi mana tak ada dalil ataupun bukti yang menunjukkan dia perlu memikul sesuatu tanggungjawab ataupun tanggungan itu. Sebagai contoh, seorang wanita dan lelaki tidak ditaklifkan untuk memikul tanggungjawab sebagai suami isteri selagi mana mereka itu tidak diakadkan dengan ikatan yang sah. Jadi mereka tidak perlu melaksanakan tanggungjawab sebagai suami isteri selagi mereka itu tidak berkahwin dengan sah. Contoh yang kedua, jika ada seseorang yang berkata, sebagai contoh, ada yang mendakwa A berhutang RM100 dengan B, tetapi B tidak mengemukakan sebarang bukti yang menunjukkan bahawa A berhutang dengan B. Jadi A akan terlepas daripada tuntutan itu kerana sememangnya pada asalnya A tidak ada apa-apa bebanan, tetapi melainkan jika ada bukti ataupun perkara yang menunjukkan sebaliknya. Jadi dalam contoh tu menunjukkan A terlepas daripada tuntutan itu. Yang seterusnya, Istishab al-wasfi al-muthbit lil hukmi asy-syar'i hatta yuthbitu khilafuhu. Maksudnya pada asalnya hukum itu tetap dengan sifat atau maksud asalnya, iaitu asal ketetapan syarak kepada sesuatu hukum ialah harus atau haram sehingga terdapat dalil lain yang menegah ataupun menunjukkan hukum yang sebaliknya. Sebagai contoh, air. Air pada asalnya adalah bersih dan dihukum suci dan bersih, kecuali jika terdapat tanda-tanda kotor pada air tersebut seperti berubah bau, warna dan rasa. Contoh yang kedua, asal semua makanan adalah halal, tetapi apabila datangnya ayat Quran yang mana mengatakan ada yang mengecualikannya sebagai makanan yang haram, jadi daripada situlah terdapatnya makanan yang halal dan juga makanan yang haram.
pada asalnya semua makanan adalah halal. Tetapi apabila datangnya ayat Quran yang mengecualikan ada makanan yang haram, daripada situlah terpecahnya makanan ada halal, ada haram. Seterusnya, istishab madalla al-aqlu wa syar'i ala thubutu wa istimrar. Maksud dia sesuatu ketetapan hukum berlaku menurut syarak dan akal tentang sabitnya dan pengekalannya. Dalam erti kata lain, al-istishab bahagian keempat ini diakui ikatannya dengan syarak dan akal. Sebagai contoh, hukum halal antara lelaki dan wanita adalah dengan perkahwinan, sehingga terdapat dalil yang menunjukkan haramnya perhubungan seperti berlakunya penceraian ataupun fasakh. Seterusnya, istishab hukmul ijma' fi mahallin naza'. Maksudnya, hukum yang disabitkan melalui ijma' pada tempat yang diperselisihkan dalam kalangan ulama'. Sebagai contoh, para ulama' telah berijma' bahawa sah sembahyang seseorang yang bertayamum apabila dia menemukan air selepas selesai urusan solatnya. Namun, wujud perselisihan faham antara para ulama'. Adakah sah sembahyang seseorang itu jika dia menemukan air ketika dalam solat? Jadi kat sini ada dua pendapat. Yang pertama, Imam Syafi'i dan juga Imam Maliki. Yang mana kenyataan yang tadi dia sah, sembahyangnya adalah sah kerana dia tidak membatalkan solat, kerana ijma' menetapkan sah sembahyang seseorang itu sebelum menemui air. Justru itu, hukum sah itu akan digunakan berterusan menggunakan hukum itu sehingga ada dalil yang menunjukkan bahawa sembahyang seseorang itu menjadi batal apabila dia menemu air ketika dalam solat. Yang mana pendapat yang kedua, daripada Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad, sembahyang seseorang itu tidak sah. Sembahyang seseorang itu menjadi batal dalam keadaan itu kerana hal ini menyatakan bahawa ijma' mengenai sah sembahyang sebelum menemukan air itu hanyalah boleh digunakan ketika dalam keadaan tiada air, bukan dalam keadaan ada air. Jadi apabila dia menemukan air ketika solat, jadi pendapat Imam Ahmad dan juga Imam Abu Hanifah ni, solat itu jadinya batal. Sebab keadaan yang menetapkan sah apabila bertayamum tu hanyalah dalam keadaan tiada air. Seterusnya, tariqah al-fiqhiyah mabni minal istishab. Yang ini kaedah-kaedah yang digunakan untuk istishab, daripada istishab. Yang pertama, al-aslu baqa' makana ala makana. Maksud dia, asal sesuatu perkara itu adalah sama seperti asalnya. Sebagai contoh, seperti ketika jika seseorang itu hilang ataupun tidak ditemui. Jadi bagaimana kita hendak menghukumkan dia mati ataupun masih hidup? Jadi kita berbalik pada hukum asalnya yang dia sebelum dia hilang tu ialah dia masih hidup. Selagi mana tidak menemukan bukti. Macam contohnya kita jumpa anggota badan yang hilang tu. Jadi itu bukti menunjukkan bahawa dia telah mati. Tetapi selagi tidak ada bukti ataupun dalil ataupun bukti lah, tidak ada bukti yang menunjukkan bahawa yang hilang tu mati, kita perlu kembali kepada asalnya yang dia itu masih hidup. Yang kedua, al-aslu fil asya' al-ibaha. Maksudnya hukum asal sesuatu perkara itu adalah harus. Okey, dalam Al-Quran maupun hadis kan, tidak ada dalil tentang tidak boleh membuat pertukaran tumbuhan dengan haiwan. Jadi oleh hal itu, hukumnya menjadi harus kerana tiada dalil yang menghalangnya. Lagipun perkara yang tersebut tidak memberi kemudaratan kepada orang lain ataupun tidak memberi kemudaratan kepada kita dan tidak membawa keaiban kepada kita. Al-aslu fi al-bara'ah al-timmah.
Seseorang itu tidak dianggap berhutang selagi mana tiada bukti menunjukkan bahawa dia berhutang. Okey, contohnya, jika seseorang tu tiba-tiba datang dan mendakwa bahawa si A berhutang dengan si B, kemudian dia dituntut hutang tersebut. Tetapi B tidak menunjukkan apa-apa bukti yang menunjukkan bahawa A telah berhutang dengannya. Jadi, sehingga tiada bukti itu, maka A bebas daripada tuduhan tersebut. Selalunya, kaedah ini digunakan dalam undang-undang untuk menyelesaikan masalah dalam pertikaian undang-undang. Yang seterusnya, yang keempat, al-yaqin la yazulu bisyak. Maksudnya, keyakinan terhadap sesuatu perkara tidak mampu dihilangkan dengan syak. Contoh, bila kita yakin kita telah berwuduk, tetapi tiba-tiba rasa syak tentang kita syak tentang kebatalannya. Jadi, hukumnya masih kekal. Kita masih berwuduk. Jadi, kita masih boleh mengerjakan solat. Tetapi, jika kita syak tentang kita dah ambil wuduk ataupun tidak, itu tidak boleh dikira lah. Tapi jika kita syak tentang kebatalannya, hukumnya masih kekal sebab kita masih berwuduk. Selagi mana tak ada tanda-tanda perkara-perkara yang membatalkan wuduk seperti terkentut ataupun kita membuang air besar ataupun kecil. Seterusnya, istishab sebagai hujah. Jadi, ulama telah bersepakat bahawa wajib menggunakan istishab bahagian pertama, iaitu hukum asal, hukum yang harus berterusan selagi tiada dalil yang menyalahinya ataupun mengubahnya. Walau bagaimanapun, ulama telah yang diperselisihkan oleh ulama ialah pada 4 bahagian terakhir. Jadi bahagian-bahagian ni ada terbahagi pada 3 mazhab. Mazhab awal yakni al-ulama al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah, dan juga ada segelintir kecil pada ulama Hanafi. Jadi apa yang dikatakan dengan mazhab awal ni, pendapat ulama-ulama mazhab awal, istishab boleh digunakan boleh digunakan sebagai hujah untuk nafi ataupun isbat dan isbat. Nafi dan juga isbat. Boleh guna antara untuk dua lah, nafi dan isbat. Jadi ulama-ulama daripada mazhab awal berpendapat bahawa istishab adalah hujah secara mutlak bagi menetapkan hukum yang ada selagi mana tiada dalil yang mengubah sesuatu hukum itu. Dia menggunakan pendapat istishab ni adalah hujah secara mutlak daripada segi itu. Maksudnya hukum yang telah sedia ada tu akan terus digunakan sehingga ada dalil yang menyalahinya. Selagi tu, guna itu sebagai hukum. Istishab juga adalah hujah bagi mendapatkan hak baru dan juga mengekalkan hak-hak yang sedia ada. Sebagai contoh, orang hilang yang tidak tahu tentang hidup ataupun mati. Jadi istishab ni menghukumkan dia sebagai seorang yang masih hidup kerana tiada bukti bahawa dia telah meninggal dunia. Contoh bukti, kita menemukan anggota badan dia dan membuktikan itu dia sudah meninggal dunia. Jadi orang yang hilang, walaupun dia hilang, tapi dia masih mempunyai hak-hak seperti manusia biasa. Sebagai contoh, harta pusaka waris yang telah ditinggalkan untuknya. Jadi orang tak boleh ambil selagi mana tak tahu dia meninggal ataupun hidup. Dia meninggal, selagi tu itu menjadi hak milik dia. Jadi yang kedua, contoh yang kedua, orang yang telah hilang tu telah berkahwin. Jadi isteri dia tidak boleh berkahwin dengan orang lain selagi mana yang hilang tidak diberitahu ataupun tidak diyakinkan bahawa yang si hilang tu telah mati. Jadi ataupun kadi tidak menetapkan lagi tentang kematian si mati. Jadi si isteri tu tetap menjadi isteri si hilang. Tak boleh nak kahwin dengan orang lain. Sebab isteri tu adalah hak dia lagi, selagi mana tak ada bukti yang menunjukkan dia telah meninggal dunia. Pendirian mazhab ini yang menjadikan istishab hujah secara mutlak berdasarkan firman Allah daripada surah Al-An'am ayat 145, yang mana daripada ayat tersebut kita dapat tahu bahawa makanan yang diharamkan oleh Allah ialah daging haiwan yang telah mati, yakni bangkai, darah yang mengalir, daging babi dan juga daging yang disembelih. Haiwan disembelih tu selain daripada nama Allah.
bahawa selain daripada itu adalah kekal harus dan tak diharamkan sama sekali oleh Allah. Jadi hukum ni dia akan berterusan sampai ada dalil yang seterusnya, dalil yang lain yang menurunkan ayat yang mana akan mengecualikan makanan-makanan yang lain. Jadi selagi tak ada dalil yang menunjukkan makanan daripada selain daripada daging khinzir, daging bangkai, darah yang mengalir dan juga haiwan yang disembelih selain daripada nama Allah ni, selain daripada ni ialah hukum memakannya adalah tetap harus, sehingga ada dalil-dalil yang mengeluarkannya untuk mengubahnya. Mazhab As-Saniyah, mazhab yang kedua ialah juz'u min ulama al-Hanafiyah, majoriti segelintir daripada ulama Hanafi, yang mana yang terkemudian daripada ulama Hanafi yang ada pada mazhab awal, jadi dia mutaakhir. Pada pendapat mazhab kedua ni pula, istishab hanya sebagai hujah pada nafi dan tidak pada isbat. Jadi hujah kebanyakan ulama mutaakhir daripada mazhab Hanafi ni menetapkan bahawa istishab hanya hujah bagi penolakan dan tidak pada menetapkan sesuatu hukum yang baru. Dalam kata erti lain, al-istishab ni dia hanyalah untuk mempertahankan hak-hak yang sedia ada dan bukan untuk menetapkan hak baru, yakni menolak akibat hukum-hukum yang timbul dari ketetapan hukum yang berlawanan dengan ketetapan yang sedia ada. Jadi dia hanya untuk penafian saja, dia tak boleh untuk sabit. Contoh, orang yang telah hilang. Orang yang telah hilang tadi, dia hidup, hukum istisabnya dia masih hidup, tetapi dia mempunyai hak, tapi hak-hak yang ada hanyalah hak-hak yang sebelum dia hilang. Maksudnya hak-hak yang sedia ada saja. Selama dia hilang, dia tidak boleh mendapatkan hak-hak yang baru, kerana dia hanyalah hidup dari segi hukum, bukannya dari segi hakiki, sebab kita tak nampak pun dia hidup. Jadi yang jadi hak-hak sebelum dia pergi ialah isteri dia, harta benda, tapi yang sedia ada saja. Dia tak, selama dia hilang, tak boleh mendapatkan satu hak yang baru, sebab dia hidup tu hanyalah berdasarkan hukum. Sebab kita tahu sebenarnya dia hidup ke tidak, tapi dia hidup hanyalah dalam hukum saja, bukannya kita nampak dengan mata kita, dia tak hakiki. Sebab apa dia tak boleh nak dapat hak-hak yang baru? Sebab pendapat pada mazhab yang kedua ni, istishab hanyalah untuk kedua ni, dia cuma mempertahankan hak-hak yang sedia ada dan bukan untuk mendapatkan hak yang baru. Jadi dia hanya boleh mempertahankan, selama dia pergi, hanya boleh mempertahankan dirinya saja. Dia tak boleh nak pertahankan harta orang lain. Sebab pendirian mazhab ini dia bukannya untuk persabitan, hanya untuk penafian. Jadi hidup pada hak dirinya, dia hidup pada hak dirinya saja dan bukannya hidup pada hak orang lain. Mazhab yang ketiga, al-ulama al-Hanafiyah wa juz'u min ulama al-kalam, majoriti daripada ulama Hanafi yang terkecuali daripada mazhab kedua dan juga al-kalam. Jadi pendapat pada mazhab yang ketiga ni, mereka berpendapat bahawa istishab tidak boleh digunakan sebagai hujah sama sekali. Jadi mereka menolak istishab sebagai hujah kerana menurut kebanyakan ulama mutakallimin, mereka menafikan istishab sebagai hujah secara mutlak. Sebab apa? Hal ini kerana mereka berpendapat bahawa wujud hukum, sesuatu hukum yang telah lepas tu, belum tentu hukum tersebut ada pada masa kini. Dia berkekalan sehingga kini. Itu pada pendapat mazhab ketiga. Selain itu juga mereka berpendapat bahawa dalam perundangan Islam, keterangan orang yang mendakwa lebih diutamakan daripada penafian orang didakwa. Jika mereka, mazhab yang ketiga, mengutamakan penafian orang didakwa, jadi semestinya mereka menerima istishab sebagai hujah kerana menggunakan bahagian al-bara'ah wal asliyah. Jadi ini menunjukkan bahawa istishab tidak boleh diamalkanlah pada pandangan mazhab yang ketiga. Pendapat yang ketiga menolak istishab sebagai hujah kerana, sebagai contoh,
bersuci, halal dan juga haram, semuanya ditegakkan dan disabitkan melalui dalil-dalil syarak. Jadi dalil-dalil syarak yang disepakati oleh ulama ni hanyalah Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Jadi al-istishab tidak tergolong dalam dalil-dalil syarak yang disepakati oleh ulama. Jadi untuk menjadikan, dan juga al-istihab ni tidak digunakan untuk menjadikan sumber rujukan untuk hukum-hukum syarak. Jadi tidak haruslah untuk berhujah dengan al-istishab mengenai hukum syarak. Secara ringkasnya, daripada ketiga-tiga mazhab dapat difahami bahawa istishab ini ialah dia menetapkan sesuatu hukum yang telah ada, sehingga ada dalil yang datang untuk mengubah sesuatu hukum itu. Dia berterusan, dapat digunakan secara berterusan sehingga ada dalil yang mengubahnya atau penolaknya. Jadi dalam masalah hukum yang telah disabit pula secara pasti melalui dalil qat'i, ia tidak akan termasuk dalam al-istishab, sebab dalil-dalil qat'i, hukum itu dia tidak akan berubah selama-lamanya. Contoh al-istishab. Contoh yang pertama ialah hari kiamat. Sabda Rasulullah yang bermaksud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, jihad berterusan sejak aku diutuskan sehingga umatku yang terakhir membunuh Dajjal. Jadi kita dapat faham daripada hadis ini bahawa jihad tu wajib. Hukum jihad wajib sehingga hari kiamat. Jika tiada dalil-dalil yang mengubahnya, ia akan terus berkekalan menjadi wajib. Selagi mana tak ada dalil, tiada dalil yang menolak ataupun mengubah hukum berzihad, hukumnya akan berkekalan sehinggalah hari kiamat. Jadi kita wajib untuk berzihad sehinggalah hari kiamat selagi mana belum ada dalil yang mengubah hukum tersebut. Yang kedua, arak. Seperti mana yang kita tahu, pada awal Islam, arak belum lagi diharamkan. Dia diharamkan pada pertengahan Islam, tetapi dengan berperingkat. Jadi hukum minum arak tu dia bertukar kerana turunnya ayat Al-Quran. Contoh, pada peringkat pertama, turunnya surah Al-Baqarah ayat 219, yang mana Allah menyatakan bahawa arak dan judi mempunyai dosa besar dan beberapa manfaat. Jadi macam mana nak kata, arak ni dan judi dia mempunyai kelebihan, tapi kelebihan tu lagi sedikit daripada kekurangan. Maknanya kekurangannya yang banyak, sebab tu kita kena jauhkan. Jadi contoh kebaikannya lah hilangkan stres, kita dapat lupakan masalah untuk sementara waktu lah. Seterusnya turun pada peringkat kedua. Peringkat kedua, turunnya ayat daripada surah An-Nisa ayat 43. Allah berfirman bahawa yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendekati sembahyang atau mengerjakannya dalam keadaan mabuk. Jadi melalui ayat ni Allah telah melarang sesiapa sahaja yang meminum arak yang dalam keadaan mabuk, jangan dekati solat dan jangan juga mengerjakan solat dalam keadaan yang keadaan mabuk, yang tidak sedar kan. Peringkat yang ketiga, turunnya surah Al-Ma'idah ayat yang ke-90. Maksud dia, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan juga pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor keji dan perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Melalui ayat inilah yang mana Allah sekeras-kerasnya menyuruh kita untuk menjauhi arak. Kerana arak ni dia betul-betul kotor dan keji. Dia tak boleh, kita tak boleh dekat dengan dia. Allah Ta'ala berkata arak itu keji dan perbuatan syaitan. Jadi kita perlu menjauhi arak kerana Allah telah mengharamkannya. Jadi pada penurunan ayat yang penurunan surah yang ketiga, ayat yang ketiga ni, barulah arak tu diharamkan sekeras-kerasnya oleh Allah. Secara kesimpulannya, istishab ni tetap menjadi sandaran sebagai sumber hukum kepada kebanyakan mujtahid untuk apabila tidak menemui dalil yang lain. Walau bagaimanapun, istishab ni bukanlah merupakan satu dalil ataupun satu dalil yang berasingan ataupun yang berdiri dengan sendiri bagi menetapkan sesuatu hukum. Bahkan al-istishab ni dia memperlihatkan berterusan hukum yang lepas. Apabila mujtahid tidak menemui sangkaan yang mengubah dalil itu. Jadi kalau timbul dalil lain yang berkaitan dengan istishab, dalil tersebut yang akan diutamakan dulu. Sebab istishab ni dia akan hanya digunakan jika tiada dalil yang menjadi sangkaan ataupun tiada dalil yang mengubahnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlana Iwani binti Lana Azmir akan meneruskan pembentangan kumpulan kami dengan menerangkan tajuk yang berkaitan dengan Al-Istihsan. Jadi kita akan mulakan dengan ta'rif Al-Istihsan. Al-Istihsan fil lughah addu syai' wa i'tiqaduhu hasanan. Maksud kat sini ialah istihsan dari segi bahasa ialah mengambil kira sesuatu dan menganggapnya sebagai satu perkara yang baik. Istihsan fi istilah pula ialah huwa udul al-mujtahid an muqtada qiyasin jaliyin ila muqtada qiyasin khafiyyin aw an hukmin kulliyin ila hukmin istisnaiyin lidalilin inqadaha fi aqlihi rajhu hadzal udul. Maksud kat sini adalah para mujtahid meninggalkan suatu hukum kias yang nyata kepada kias yang tak nyata ataupun meninggalkan hukum yang menyeluruh kepada hukum pengecualian berdasarkan dalil yang lebih sesuai. Maksudnya dengan kata lain, istihsan ni boleh disebut sebagai meninggalkan hukum yang sukar dan mengambil hukum yang ringan kerana maslahah. Seterusnya adalah hujiyatu al-istihsan. Ikhtalafa al-a'immatu fi hujiyatil istihsan ala qawlaini. Imam-imam yang 4 mazhab tu dia berbeza pendapat tentang autoriti istihsan. Maka ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, al-qawlul awal annahu hujjatun syar'iyyatun wa masdar min masadir at-tashri'. Dhahaba ila dhalika al-hanafiyah wa yunsabu ila al-hanabilah. Maksudnya pendapat pertama bahawasanya istihsan itu ialah satu hukum syarak dan merupakan sumber daripada sumber-sumber pensyariatan. So siapa yang kata ni ialah Imam Hanafi dan juga Imam Hambali. Imam Hanafi dan juga Imam Hambali ni mereka mengguna pakai al-istihsan dan menganggapnya sebagai satu dalil daripada dalil-dalil hukum. Seterusnya adalah pendapat yang kedua, al-qawlu tsani anna al-istihsan laysa hujjatan syar'iyyatan wala masdaran wala dalilan min adillati syar'i wa huwa mazhabu syafi'iyyah wal malikiyah. Maksudnya istihsan itu sendiri bukanlah hujjah syari'iyah dan bukan sumber dan bukan juga dalil daripada dalil-dalil syarak. Dan siapa yang kata istihsan ni bukan hujjah syari'iyah dan juga bukan sumber pensyariatan? Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Sehingga dinukilkan daripada Imam Syafi'i bahawa beliau berkata istihsan adalah berseronok-seronok dan berkata mengikut hawa nafsu. Anwa'ul istihsan, al-istihsan bin nas, al-istihsan bil ijma', istihsan bil uruf, istihsan bil darurah atau bil maslahah, istihsan bil qiyasil khafi. Seterusnya adalah contoh-contoh daripada jenis-jenis al-istihsan tadi tu. Yang pertama, jenis yang pertama adalah istihsan bin nas. Misal, wa huwa an yarudda min asy-syari'i nasun khassun fi juz'iyyatin yaqtadi hukman laha ala khilafil hukmi tsabiti linazairiha bimuqtada al-qawa'id al-'amma فالناس يستثنى هذه الجزئية من الحكم الثابت لنظائرها بمقتضى الأصل الكلي مثل أخذ سلام وهو أن يبيع الإنسان ما ليس عنده وقت العقد واستثني منه البيع المعلوم. Maksud kat sini adalah menolak nas yang khusus pada perkara juz'iyah, iaitu perkara yang khusus dengan menggunakan kaedah yang umum. Maka nas menafikan iaitu tidak terima perkara yang juz'iyah dan mengambilnya secara umum. Contohnya ialah akad salam iaitu pre-order. Kita buat pembayaran tapi barangnya tak ada lagi. So kaedah umum syariah Islam mengharamkan menjual barang yang tidak dimiliki penjual berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la tabi' ma laysa indaka. Maksudnya jangan kamu jual suatu benda yang kamu tidak miliki. Namun bai'us salam dikecualikan melalui kaedah istihsan berdasarkan nas hadis Nabi SAW. Man aslafa fi syai'in fa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Maksudnya, barang siapa yang mendahulukan bayaran untuk satu barang yang akan diberi kemudian, hendaklah dia mengetahui
timbangannya dan memastikan tempoh waktunya. Seterusnya adalah al-istihsan bil ijma'. مثال عقد الاستثناء وهو أن يقول الشخص لأحد الصناعي اصنع لي شيء الفلاني بمبلغ كذا فهو جائز الاستحسان والقياس عدم جوازه لأنه عقد على معدوم. Contohnya akad tembahan. Seseorang itu berkata kepada penjual, buatkan aku sesuatu dengan jumlah macam ni. Berdasarkan istihsan harus, tapi kalau guna kaedah kias tak harus kerana barang tu tiada semasa akad. Seterusnya al-istihsan bil uruf, iaitu adat. Misal kajawaz waqful manqul lil kutubi wal awani wa nahwiha jaza waqfuha li jariyan al-urufi biha wal hajatu ilaiha. Maksudnya harus wakaf mangkul, iaitu barang yang boleh dipindahkan seperti buku dan bekas dan sebagainya. Harus wakaf sebab barang tu semua dah jadi kebiasaan kalau kita wakaf, dan barang tu adalah satu keperluan. Sebenarnya wakaf ni adalah konsep asal dia pada benda aqarat. Contohnya benda yang tak boleh dipindah seperti tanah, tapi disebabkan istihsan bil uruf dia jadi harus wakaf barang mangkul, barang yang boleh dipindahkan. Seterusnya al-istihsan bil darurah ataupun bil maslahah. Misal haitsu hukmu al-asli an yuharrima ala ar-rajuli an yunazzara ila al-mar'ah al-ajnabiyyah lakinna tariqatul istihsan tajizuhu 'inda al-hajah al-mithal fi at-tibbi wa nahwi dhalik. Maksudnya di mana hukum asalnya ialah haram seorang lelaki melihat kepada wanita bukan mahram, namun kaedah istihsan membenarkannya jika ada keperluan seperti untuk perubatan dan sebagainya. Akhir sekali ialah al-istihsan bil qiyas al-khafi. Misal al-hukmi bi tahara suar siba'ut tayru qiyasan ala tahara suar al-adami. Maksudnya hukum sucinya bekas minuman yang diminum burung helang berdasarkan kias khafi, iaitu kias yang tersembunyi, walaupun pada asalnya menurut kias jali, iaitu kias yang jelas, ia dikiaskan dengan sisa binatang buas lain seperti harimau dan serigala kerana daging kesemua binatang tersebut ialah haram dimakan. Hal ini demikian kerana sisa burung helang minum menggunakan paruh, dan paruhnya dihukum suci kerana tidak bercampur dengan air liurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nokarina Siddiqah binti Khairul. Hari ini saya akan menyambung pembentangan daripada rakan saya dengan tajuk Al-Masalihul Mursalah ataupun lebih dikenali sebagai Al-Istislah. Kita pergi kepada bahagian pertama, iaitu mengenai maksud al-masalih mursalah atau ta'rif al-masalih mursalah fi istilahan hiya al-manfa'atu allati la yashhudu laha dalilun khasun bi ilghain aw isbati wa takunu mutaffaqatan ma'al maqasidil asyari'ati al-amati. Di sini dapat kita lihat bahawa takrif masalihul mursalah iaitu satu perkara yang memberi manfaat yang perkara itu tiada kesaksiannya atau pensabitannya di dalam mana-mana dalil khas ataupun dalil yang sabit, namun begitu penggunaannya membawa manfaat serta bertetapan dengan objektif maqasid syariah. Mislu al-masalihul mursalah kala jama'a al-Qur'anu wa kitabatahu fi zaman al-Khalifah Abu Bakr as-Siddiq. Wa al-an mislu al-masalihul mursalah bil ittizamu bi isyaratin mururin mutamassilatin fi hafzin al-anfusi. Oleh itu di sini terdapat beberapa contoh penggunaan masalihul mursalah seperti contoh pengumpulan serta penulisan Al-Quran pada zaman Khalifah Abu Bakar as-Siddiq, di mana selepas berlakunya perang Yamamah yang mengakibatkan para hafaz Al-Quran terbunuh. Hal ini mengakibatkan Al-Quran akan terhapus dengan kematian
kematian mereka. Oleh itu, Sayyidina Umar melihat pengumpulan Al-Quran ini amat penting untuk kemaslahatan umat Islam akan datang. Walaupun perkara ini tidak pernah diperintahkan ataupun dilakukan oleh Rasulullah SAW, namun ia melihat kebaikan apabila Al-Quran itu telah dikumpulkan. Oleh itu, Sayyidina Abu Bakar pun memulakan pengumpulan Al-Quran dari satu mushaf agar ia dapat diamalkan serta difahami oleh umat Islam selepas itu. Oleh itu, dapat lihat di sini bahawa pengumpulan Al-Quran itu adalah berdasarkan kemaslahatan kepada orang ramai. Yang kedua, iaitu penggunaan lampu isyarat demi menjaga keselamatan nyawa seseorang individu. Perkara ini sejajar dengan objektif maqasid syariah yang di mana Islam sangat menekankan penjagaan nyawa seseorang individu itu. Al-an sanunakishu ala anwa'u al-maslahatu wa tanqasimu al-maslahatu ila salasatan. Al-awwalu al-maslahatu al-mulgha wa thani al-maslahatu al-mu'tabara wa akhiran al-maslahatu al-mursalah. أول المصلحة المعتبرة هي التي قام الدليل الشرعي على اعتبارها وبناء الحكم عليها وشرع لها أحكاما لتحقيقها. مثال هذه المصلحة بكل عبادة ومعاملة والعقود التي شرع الله تعالى لمصلحة العباد في حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم وأعراضهم وأموالهم. Jenis maslahah yang pertama iaitu maslahah al-mu'tabarah ataupun dikenali sebagai maslahah yang diterima, di mana pembinaan hukum-hukum berdasarkan maslahah-maslahah yang terdapat di dalam hukum syarak seperti dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' ataupun Qiyas. Jenis maslahah ini boleh dipakai sebagai hujah. Sebagai contoh, maslahah ini berkaitan dalam perkara ibadat, muamalat yang di mana disyariatkan oleh Allah demi menjaga kepentingan maqasid syariah, iaitu menjaga kepentingan jiwa, akal, agama, keturunan serta harta. Sebagai contoh di mana terdapatnya hukuman qisas iaitu bunuh balik demi menjaga keselamatan jiwa. Selain itu terdapat hukuman hudud iaitu memotong tangan demi menjaga kemaslahatan harta. Asani anwa'u al-maslahatu hiya al-maslahatu al-mulgha. Al-maslahatu al-mulgha hiya allati qama ad-dalilu asy-syar'i ala ilghaniha wa adama iktibariha. Jenis maslahah yang kedua iaitu maslahah mulgha ataupun merupakan maslahah yang ditolak, di mana maslahah ini merupakan maslahah yang tidak diterima oleh syarak sebagai maslahah sekalipun ia dianggap maslahah oleh manusia ataupun memberi manfaat kepada golongan tertentu. Penolakannya ini terdapat di dalam nas-nas syarak secara jelas. وآخرا المصلحة المرسلة هي المصالح التي سكت عنها الشرعي ولم يكن دليل على اعتبارها ولا دليل على إلغائها. مثال المصلحة التي اقتضاء جمع القرآن وتدوينه. Maslahah yang terakhir iaitu maslahah mursalah, iaitu merupakan maslahah yang tiada dalil khusus dalam mengiktirafnya sama ada menerima ataupun menolaknya. Ia merupakan antara bentuk yang paling sesuai bagi menunjukkan nilai flexibility di dalam perundangan Islam. Ini kerana terdapat banyak contoh yang menunjukkan kaedah ini masih relevan untuk diaplikasikan. Sebagai contoh, di mana pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf pada zaman Sayyidina Abu Bakar, di mana perbuatan tersebut ataupun perkara tersebut tidak dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui nas Al-Quran sama ada memperlakuinya ataupun menolaknya. Namun ia dilakukan demi menjaga kemaslahatan umat Islam. Selain itu, contoh pelaksanaan peraturan hidup berdasarkan al-masalihul mursalah pada masa ini seperti peraturan memiliki lesen memandu. Dengan adanya peraturan ini, dapatlah menolak keburukan seperti kemalangan jalan raya dan ini memberikan manfaat kepada manusia walaupun peraturan ini tidak pernah disebutkan ataupun diperakui di dalam mana-mana dalil-dalil syarak. Summa yunaqishu ala syurutul amali bil masalih mursalati, iaitu seterusnya kita akan membincangkan tentang syarat-syarat beramal dengan masalihul al-mursalah.
syurutu al-awwal an takuna maslahatu mula'imatan limaqasid al-syar'i wa la taghridu nasan aw dalilan min adillati qat'iyyati fala yajuzu ifta'un ghaniyun jami'un imra'atuhu fi nahi ramadana bil izami yusiyamu syahraini mutatabi'aini awalan adama as-samahi lahu battuki raqabatan lianna zalika yukhallifu nasan fil kifarati. Oleh itu, syarat beramal dengan masalihul mursalah yang pertama iaitu masalah tersebut perlulah selari dengan objektif maqasid syariah serta tidak bercanggah dengan mana-mana nas ataupun dalil qat'i, seperti mana tidak boleh mengeluarkan fatwa dari seperti seseorang lagi kaya yang melakukan persetubuhan dengan isterinya pada siang hari di bulan Ramadan dengan mewajibkannya berpuasa 2 bulan berturut-turut terlebih dahulu dan tidak mengizinkannya untuk membebaskan hamba. Sedangkan hukuman tersebut bertentangan dengan ketentuan kifarah yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, iaitu barang siapa yang bersetubuh pada bulan Ramadan perlulah merdekakan seorang hamba sebagai kifarahnya. Oleh itu hukuman yang dikeluarkan telah bertentangan dengan nas ataupun dalil yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. الثاني شروط بعمل المسرح المرسلة أن تكون مأكولة المعنى حقيقة لا وحيمية مثل تسعير المرء عند الحاجة يأتي بفائدة محققة معنى بعمل زائد في الأسماع ودفعا للهرج والضرور على الناس. Seterusnya, syarat yang kedua untuk kita beramal dengan masalah mursalah ialah masalah tersebut perlulah hakiki ataupun benar-benar masalah, bukannya wahmiyah iaitu sangkaan yang sama-sama, di mana ia perlulah satu kemungkinan ataupun masalah yang boleh diterima akal dan mesti mendatangkan keuntungan daripada pemilihan hukum ataupun peraturan dalam mengejar masalah dan pada masa yang sama dapat mengatasi kerugian. Sebagai contoh seperti penggunaan harga komoditi yang membawa keuntungan nyata untuk mencegah ketidakadilan dan pada masa yang sama dapat menangkis bahaya daripada orang ramai. Wa akhiran syurutu amali bimasalihul mursala an takuna maslahatun amatun wa laysatu maslahatan syakhsiyatan fala yusahu al-akhuz bi ayyi hukma yuqsadu bihi ra'iyatun maslihatin syahsin bi inhi ka'amiran aw ra'isan aw umratan lahu. Seterusnya, syarat terakhir ataupun syarat ketiga untuk kita beramal dengan masalah mursalah ialah ia perlulah menjadi kepentingan umum bukannya kepentingan peribadi. Oleh itu, tidak betul sekiranya mengambil keputusan yang dimaksudkan untuk menjaga kepentingan seseorang individu ataupun orang tertentu seperti seorang raja, pemerintah ataupun keluarga. Summa al-mawda'u al-akhiru ala hujjatu al-masalihi al-mursalati ila qismaini. القول الأول وهو مذهب شافعي وحنفي القول الثاني وهو مذهب المالكي وحنبلي. القول الأول وهو مذهب الشافعية وحنفية يقولون المصالح المرسلة ليست دليل مستقلا. Pandangan yang pertama daripada mazhab Syafi'i serta Hanafi, mereka mengatakan bahawa masalah mursalah tidak boleh dijadikan bukti ataupun hujah. Ini kerana ini akan memudahkan seseorang itu mengeluarkan hukum secara sewenang-wenangnya dan terbina hukum yang tidak sepatutnya dalam perundangan. Oleh itu, mazhab Hanafi serta Syafi'i menolak penggunaan masalah mursalah. القول الثاني وهو مذهب مالكية وحنبلية يقولون المصالح المرسلة دليل شرعي مستقل ومصدر من مصادر التشريع التي يرجع إليها المجتهد وحجة تبنى عليها الأحكام دون أن تتوقف على دليل شرعي آخر. Pandangan yang kedua daripada mazhab Maliki serta Hambali, di mana pandangan mereka bertentangan daripada pandangan yang pertama yang diberikan oleh mazhab Syafi'i serta Hanafi. Mereka mengatakan bahawa masalah mursalah adalah bukti hukuman yang independen ataupun boleh bergantung dengan sendiri dan ia juga merupakan sumber perundangan yang dirujuk oleh para mujtahid.
Selain itu, argumen ataupun keputusan berdasarkan maslahat tanpa bergantung pada mana-mana bukti syariah yang lain. Sebagai contoh, kita lihat pada isu pengumpulan Al-Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di mana tujuan baginda melakukan perkara tersebut ialah menjaga kemaslahatan umat Islam pada ketika itu, walaupun perbuatan tersebut tidak pernah dinyatakan di mana-mana dalil qat'i.